ke surat 182 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Kesamaran, yakni kesamaran mengenai pahaman tentang khalwah. Jika anda mengatakan apa yang berlaku semasa di gua adalah sebelum risalah kenabian dan ia tidak boleh dikira sebagai hukum kecuali selepas risalah kenabian, yang ini berkaitan dengan Nabi SAW duduk di dalam gua berkhalwah. Jadi Rasulullah duduk dalam gua berkhalwah sehinggalah datang kepadanya wahyu. Sampai kepadanya wahyu, yakni malaikat Jibril. Maka bila sampai kepadanya malaikat Jibril, lalulah Nabi ini dilantik menjadi Rasul. Jadi perbuatan Nabi berkhalwah ini dikatakan sebelum menjadi Rasul. Lepas menjadi Rasul, Nabi menyampaikan dakwah, tidak berkhalwah. Jadi dikatakan bahawa khalwah ini sebelum Rasul tidak boleh jadikan satu hukum, satu kemestian menteri berkhalwah. Adakah begitu? Maka Al-Muhaddis Imam Al-Qastalani rahimahullahu ta'ala telah menyebut sebagai jawapan kepada persoalan tersebut, sesungguhnya wahyu pertama yang berlaku kepada Rasulullah SAW adalah berupa ru'yah salihah. Jadi sebenarnya kita kena faham, orang faham hari ini wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Sebenarnya wahyu pertama melalui mimpi. Mimpi para nabi ini merupakan wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bermimpi bahawa dia sembelih anaknya. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzu madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim kata kepada anaknya bahawa aku ini bermimpi aku sembelih kamu, apa pandangan kamu? Kata anak dia buat. Anak dia suruh buat. Anak dia Nabi Ismail suruh buat. Kamu akan dapati aku orang yang sabar. Lalu ulama mengatakan mimpi Nabi pun termasuk dalam wahyu. Jadi Nabi SAW sebelum Nabi duduk di Gua Hira, Nabi telah bermimpi. Dia panggil ru'yah salihah, mimpi yang baik. Apa mimpi Nabi? Nabi telah bermimpi. Dalam mimpi tadi seolah-olah pada waktu subuh pagi keluar satu cahaya. Ada cahaya pagi. Nabi telah melihat waktu itu lebih kurang waktu fajar, waktu subuh, dan ada cahaya yang keluar. Nampak cahaya pada waktu itu. Lepas daripada itu Nabi pun suka berkhalwah. Jadi Nabi suka berkhalwah itu sudah ada wahyu pertama, iaitu mimpi. Lepas dapat itu terus Nabi pergi. Hanya sampai wahyu malaikat Jibril mengesahkan dia memang Nabi. Jadi wahyu yang pertama mimpi itu sudah menyatakan bahawa ia adalah Rasul, tapi dinyatakan lagi dengan kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi wahyu pun kadang-kadang direct dengan malaikat Jibril, kadang-kadang melalui mimpi. Setelah itu baginda, yakni Rasulullah SAW gemar dan menyukai untuk bersunyi diri. Kemudian Nabi pun suka bersunyi diri. Kebetulan masyarakat Mekah ketika itu masyarakat yang menyembah patung berhala, suka berbunuh-bunuh di antara satu sama lain, minum arak, berjudi, berzina dan melakukan perkara-perkara mungkar. Jadi Nabi ni orang yang baik. Orang yang baik melihat perkara mungkar macam tu hatinya tidak tenang, tidak senang. Lalu dia suka mengasingkan diri. Kalau orang itu baik, dia tengok benda tu apakah, dia tak akan duduk sama. Sebab itu dikatakan orang yang duduk sama dengan tempat orang yang buat jahat tu, dia jadi tergolong juga, dia syubhat juga. Tapi kalau orang ni sembah patung berhala, orang minum arak, orang berjudi, orang buat perkara mungkar, Nabi tak bersama, sebab Nabi ni orang yang hati baik. Maka kebetulan melihat masyarakat Mekah ketika itu masyarakat yang sudah rosak, lalu dalam waktu yang sama Nabi suka bersendirian ataupun berkhalwah.
Dan baginda melakukannya di Gua Hira, duduk di gua. Kalau tak duduk dalam gua, duduk di atas bukit, kadang-kadang nampak dari jauh apa-apa yang berlaku. Jadi bila nak bersunyian ini mesti jauh daripada gangguan. Kalau kita bersunyi-sunyian, duduk tepi patah seorang diri, belakang kereta lalu gi mari nak zikir boleh. Maknanya bila sunyian ini mesti jauh daripada orang, jauh daripada gangguan, sebarang bunyi gangguan dan sebarang pandangan-pandangan pun jauh, supaya dapat menumpukan kepada khalwahnya. Tujuan khalwah ni nak mendekatkan diri dengan Allah. Kemudian dikatakan bahawa sebagaimana yang diterangkan duduk di Gua Hira ini menunjukkan bahawa khalwah adalah satu hukum yang datang selepas wahyu. Datang wahyu pertama mimpi. Jadi kita faham sama ni, wahyu itu dah datang ketika duduk dan di Gua Hira. Sebelum Nabi duduk Gua Hira, Nabi telah datang mimpi. Maka mimpi itu dikatakan wahyu yang pertama. Hanya melalui malaikat Jibril, itu yang pertama. Malaikat Jibril bermakna sudah datang wahyu yang mula-mula suruh khalwah. Sehingga kan ulama kata perjalanan bersih hati mustaq dengan khalwah. Ada ulama kata gitu. Ada ulama berpandangan begitu. Sebab apa? Sebab Nabi mula dengan khalwah dulu, baru dakwah. Sehingga kan dikatakan ramai ulama-ulama dahulu bila dia nak berdakwah dia khalwah dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu juga. Imam Al-Ghazali begitu juga, dia nak berdakwah dia khalwah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia tengok masyarakat dia rasak, dia khalwah dulu. Dia khalwah duduk beberapa tahun, dia keluar baru berdakwah setelah hatinya bersih. Sebab kita tak mampu nak bersihkan hati orang kalau hati kita bersih, hati kita tak bersih. Sebab tu Nabi sebut ibda binafsika summa biman ta'un. Kamu mula dengan diri kamu, kemudian orang di bawah kamu. Kamu tidak akan dapat mendidik isteri-isteri, anak-anak jadi baik kalau kita tak baik. Kita nak jadi isteri kita seperti Khadijah, kita nak jadi isteri kita seperti Fatimah radhiyallahu anha, kita mesti jadi seperti Saidina Ali. Bukan pesen makan tokat Ali, bukan tu. Maknanya ni dok suami tokat Ali, isteri kacik Fatimah. Tu. Maknanya. Jadi dari segi apa? Dari segi ibadat, dari segi akhlak. Dalam keadaan macam tu, kemudian datang wahyu selepas itu datang selepas wahyu, kerana kalimah somma ini kalau orang belajar bahasa Arab, somma maknanya kemudian dia panggil harfun ataf, huruf ataf. Somma ni lepas satu. Lepas hak ni itu datang somma. Maknanya kemudian. Somma ni bermakna kemudian. Yang terdapat pada hadis menunjukkan turutan ataupun tertib. Lepas Nabi mimpi Nabi khalwah, lepas khalwah Nabi dakwah. Itu tertibnya maknanya. Selain itu, seandainya khalwah bukan tergolong daripada urusan agama, nasaya baginda menegahnya. Bahkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Nabi tidak tegah, bahkan Nabi suruh jauhkan diri kita daripada perkara-perkara mungkar. Di antara jalan jauhkan diri perkara mungkar ialah dengan khalwah. Kerana ulama mengatakan orang yang berkhalwah ini, yang pertama dapat bersih hati, yang kedua dah bersih dia daripada segala pendengaran yang boleh merosakkan hatinya, yang ketiga bersih daripada penglihatan yang boleh merosakkan hatinya. Maka pendengaran dan penglihatan adalah lorong yang merosakkan hati. Hati rosak ni dua je, pendengaran, penglihatan. Maknanya lorong yang boleh merosakkan hati. Jadi daripada dua lorong inilah maka dia rosak habis. Bila dia boleh masuk, tembusnya pada dua, mata dan juga telinga. Bila dia boleh masuk, tembusnya dalam hati, habis rosak. Mulut rosak, habis rosak habis. Tangan kaki habis rosak. Puncanya daripada hati. Daripada hati yang rosak. Maka dikatakan bahawa berkhalwah ini adalah urusan agama. Nabi suruh kita berkhalwah. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, suruh banyak khalwah. Jangan banyak sangat bergaul dengan orang. Kalau kita banyak bergaul dengan orang ni, banyak menyesal daripada tak menyesal. Bila kita banyak bergaul dengan orang, maka kita ini mungkin banyak bercakap, mungkin rosak hati kita. Ataupun mungkin kita banyak memandang aib orang, pun rosak juga hati kita. Ataupun dengan arti kata kita akan menyakiti hati orang, rosak juga. Maka dikurangkan, disuruh kita berkhalwah ataupun beruzlah ataupun asingkan diri.
kita asingkan diri supaya selamat hati kita. Ia merupakan sebab kedatangan Jibril alaihissalam. Lepaslah dibersih hati melalui Nabi duduk di Gua Hira, datang malaikat Jibril alaihissalam, dan kehadirannya membawa keberkatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umatnya sebagai satu ikutan dan juga keselamatan daripada kemungkaran serta kemudaratannya. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam keadaan menyupi satu lembaga, dan dalam gua itu gelap, maka Nabi tidak dapat jelas melihat. Dan ketika itu datang malaikat Jibril, selalulah menyuruh Nabi membaca, Iqra, bacalah oleh kamu. Tapi tak mampu baca, Nabi kata ma'ana biqari'in, aku tak mampu membaca. Lalu malaikat Jibril pun peluk Nabi. Siapa dia peluk kemas-kemas, sehingga disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham, hatta zanantu annahu bil maut, sehingga kan aku rasa nak mati je saya. Maknanya sebab betul dah ada. Lepas tu malaikat lepaskan lagi, suruh baca. Nabi ulang lagi, ma'ana biqari'in, aku tak pandai baca. Kemudian disuruh lagi yang ketiga. Lalu akhirnya Nabi membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu disuruh membaca, sehinggalah Nabi membaca mengikutinya. Jadi malaikat Jibril datang itu selepas Nabi berkhalwah, dan ketika Nabi berkhalwah di Gua Hira ketika itu, maka ia memberi keberkatan. Kerana bila Nabi didatangi malaikat Jibril, maka malaikat Jibril ini menandakan bahawa kedatangan malaikat Jibril menandakan Nabi ini Rasul. Rasul ini, tugas Rasul, dia akan bawa manusia pada jalan Allah. Ini Rasul. Sebab Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya tidak aku utuskan satu kaum kecuali datang seorang Rasul, yang mana Rasul itu mengajak manusia ani'budullaha wajtanibut taghut, sembah Allah, tinggal perkara taghut. Ini tugas Rasul. Sehingga kan kalau perkara dunia, Nabi kata anta a'lamu bidunyakum. Kalau perkara-perkara dunia, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Satu hari ada orang buat cantuman tunas ni dalam bab tanaman. Maknanya, jadi dia buat, bila dia buat cantuman tunas dia tu, dia panggil tut. Tiba-tiba dia punya kebun dia banyak hasil. Dia banyak hasil, Nabi pun tengok banyak hasil, Nabi pun kata, Nabi tak larang. Nabi kata macam mana kalau tak buat benda tu, tak buat pencantuman tunas tu macam mana? Bukan Nabi kata jangan buat dah, Nabi tanya macam mana. Oleh kerana ini pertanyaan Nabi, dia terus ikut, kerana ini daripada Nabi. Lalu tahun depan tu dia tak buat dah pencantuman tunas, dia buat macam biasa. Tanaman itu kurang tak macam tahun dulu. Lalu dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dulu masa dia buat cantuman tunas tu buah banyak molek, tapi lah ni kurang sikit. Nabi mengatakan anta a'lamu bidunyakum, kamu lebih mengetahui dengan dunia kamu. Maknanya dalam dunia kamu mengetahui. Sebab Rasul-Rasul ni dia bawa manusia pada Allah. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya Rasulullah, apakah amalan yang dekatkan saya dengan Allah? Apakah amalan yang selamat saya pada azab neraka? Dia akan bertanya berkaitan dengan akhirat saja. Itu para sahabat Nabi. Kerana itu tugas Nabi. Sebab itu tugas Rasul ini, bila dilantik jadi Rasul, dia akan beri rahmat pada umat. Kerana kalau tidak ada Rasul, susah kita. Tidak ada Rasul, nasib tidak mengenal Allah. Ulama mengatakan laulal ulama, seandainya tidak ada ulama, lakanal hayawan, maka ramai manusia seperti haiwan. Kalau tidak ada ulama. Kenapa? Kerana ada ulama. Ulama ni yang tarik kepada akhirat. Itu kalau orang duduk dengan ulama. Maka dikatakan bahawa dengan Rasul ini, bila Rasul dilantik, melalui Nabi berkhalwah, Nabi bersunyi-sunyian, maka bila bersunyi-sunyian, siapa lagi dia? Dengan siapa? Dengan Allah. Kita ni kalau kita sibuk dengan makhluk, maka kita dengan makhluk. Tapi kalau kita bersunyi-sunyian, kita dengan Allah. Kita lama-lama akan datang hasil. Kita dengan Allah. Kerana kita nak ingat apa? Selama ni kita ingat makhluk. Maka dengan makhluk. Maka kita bergaul dengan makhluklah yang banyak kita ingat. Tapi kalau kita bersunyi-sunyian dengan Allah, lama-lama kita akan ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, dan juga terselamat daripada kemungkaran serta kemudaratan, dengan melalui Rasulullah ini menyelamatkan umatnya
daripada kemudaratan. Khalwah atau uzlah mempunyai syarat-syarat yang telah disebut pada perbahasan mengenainya di dalam kitab-kitab kaum, kitab-kitab tasawuf lama, mana kitab-kitab dahululah. Kitab-kitab yang membahaskan tentang perjalanan sufi banyak membahaskan mengenai khalwah uzlah dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Maka Al-Muhaddis Al-Kashmiri rahimahullah ta'ala berkata sebagai mentaklikkan, iaitu menggantungkan ungkapan hadis yang bermaksud setelah itu baginda gemar bersunyi diri. Selepas itu, selepas bila? Selepas Nabi didatangi mimpi. Lepas tu Nabi suka bersunyi-sunyi. Kadang-kadang berlaku pada kita perubahan kalau kita belajar. Bila kita belajar, bila Allah Ta'ala campakkan hidayah dalam hati, berlaku perubahan. Memang ada orang perubahan, dia akan berubah akhlaknya, berubah daripada keras menjadi lembut. Kemudian dia suka bergaul-gaul menjadi suka mengasingkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka beliau menyebut perkara ini adalah seperti mujahadah serta khalwah ahli sufi. Ini mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah ini adalah seseorang itu melawan hawa nafsu. Ialah kita kalau bercakap dengan tak bercakap, memang kita suka bercakap. Kalau makan tak makan, memang suka makan. Tidur tak suka tidur. Memang suka tidur. Bergaul tak bergaul, suka bergaul. Ini sifat manusia begitu kebanyakan. Maka kita ni disuruh agar lawan hawa nafsu. Kerana orang yang lawan hawa nafsu imannya kuat. Orang yang mengikut hawa nafsu imannya lemah. Itu kaedah dia. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang lawan hawa nafsu hatinya bersih, hatinya akan dibersihkan. Tapi orang yang mengikut hawa nafsu, dia akan dikotori. Sebab tu dia kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berjaya orang yang membersihkan hati, maka rugi orang yang mengotorkan hati. Jadi banyak jalan mengotorkan hati. Boleh jadi kita banyak bercakap, kotor hati. Boleh jadi kita banyak bergaul, kotor hati. Boleh jadi kita banyak tidur pun kotor hati kot. Dia banyak tidur jadi malah ibadat. Maknanya. Lalu disebut dalam hadis, Nabi kata aku bimbang akhir zaman ini. Dia kata di akhir zaman orang-orang, dia kata maknanya banyak yang gemuk dan kuat tidur, kurang ibadat. Ini masalah. Disebut dalam hadis ada. Dan begitu juga orang-orang yang ahli ibadat jahil, orang alim malah ibadat pula. Jadi terbalik. Yang alim tak beribadat, yang jahil beribadat pula. Dia akan terbalik begitu keadaan dia. Ini yang Nabi bimbang. Maka jalan nak bersih hati, dia antaranya khalwah. Jadi khalwah ni kita tak bergaul banyak dengan orang. Maknanya biasanya kalau khalwah ni yang sepatutnya tak bergaul langsung. Tapi boleh juga kita ini dalam keadaan kita bergaul, dengan orang, tetapi dalam waktu yang sama kita ini mengasingkan diri. Maknanya kita bergaul, tapi bergaul dalam tempat-tempat yang baik-baik, seperti sembahyang berjemaah, majlis ilmu dan sebagainya. Dan kemudian kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal-amal ibadat kepada Allah. Baik. Lalu dikatakan bahawa aku berpendapat bahawa itikaf fuqaha adalah khalwah ahli sufi, adalah hampir-hampir sama. Ya, ahli-ahli fuqaha banyak membahaskan, ada mengatakan tentang khalwah. Lebih-lebih lagi Nabi SAW apabila saja sampai 10 malam yang terakhir, dia ikat perut. Maknanya bukan kata ikat perut Nabi ambil tali ikat perut, dia tidak. Maknanya Nabi ini sudah asingkan diri dia dengan keluarga dia dan mengasingkan dengan cara beriktikaf di dalam masjid. Jadi Nabi beriktikaf di dalam masjid, masih duduk dalam masjid, tidak bergaul dengan para sahabat, hanya bangun sembahyang bersama dengan para sahabat. Tapi ketika itu dihabiskan sepenuh masanya dengan ibadat kepada Allah. Dan Nabi tak balik-balik rumah, sehingga kan Aisyah hantar makanan untuk Nabi beribadat. Maka itu itikaf. Perbuatan itikaf itu perbuatan asingkan diri, duduk di masjid. Hanya bezanya itikaf duduk di masjid. Bila sebut itikaf, dia tak duduk di rumah. Kenapa tak keluar rumah? Itikaf hala ni kena uzlah.
Iktikaf bukan di rumah. Orang yang iktikaf ni mesti di masjid. Masjid mesti iktikaf. Maka di masjid, di tempat-tempat ibadat yang umpama surau pun boleh beriktikaf. Jadi beriktikaf itu samanya dengan perbuatan mengasingkan diri. Hanya tempatnya iktikaf di masjid. Adapun khalwah boleh buat di rumah, di gua. Kalau dalam gua pun tak apa, dalam rumah pun tak apa, di tempat-tempat yang tersembunyi pun itu tak apa. Dia nak berkhalwah, tapi tujuannya sama. Tujuan dia supaya nak beribadat kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka itulah yang dilakukan. Jadi ahli fiqh pun dia ada bahas bab khalwah, tapi tajuk dia iktikaf. Tajuk dia iktikaf. Lalu dikatakan orang-orang fiqh dia kata khalwah, orang-orang sufi, orang-orang fiqh kata iktikaf, orang-orang sufi kata khalwah. Hampir-hampir sama saja. Masing-masing mengasingkan diri. Sebab tu elok bagi orang-orang yang sudah, kalau dia sudah habis kerja, sudah pencen ke sebagai contoh, dia duduk masa iktikaf. Dia tak susah dah. Untuk dia nak belanja bulanan sudah ada dia iktikaf sebagai persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Az-Zuhri rahimahullah Ta'ala berkata, aku hairan dengan sebagaimana manusia ataupun sebahagian manusia, bagaimana mereka boleh meninggalkan iktikaf. Bagaimana mereka meninggalkan iktikaf, tidak beriktikaf? Adakah Rasulullah SAW melakukan sesuatu perkara kemudian baginda meninggalkannya? Kalau Nabi dia buat, dia tak tinggal. Tapi kita buat, tinggal. Kita memanglah buat, dia panggil semangat awal-awal saja. Semangat awal-awal. Wah, lemah semangat pula tengah jalan. Semayang sunat 2 hadang 2 bulan, lepas tu dah berhenti 2 tahun. Maknanya 2 bulan je semayang sunat duha, kau main semangat buat sebulan tu rasa bagus dah. Nak cari orang main sunat duha macam aku dah ada dah. 2 tahun pula tinggal. Puasa sunat gitu kok. Ya semangat puasa sunat. Dah mula siapkan khabar orang, dah tinggal mau puasa sunat Isnin kami. Lepas khabar orang, dah buat pas sudah tunggu Ramadan. Baca Quran gitu kok, semangat belajar Quran, baca Quran, habis masa malah pula baca Quran. Nabi SAW dia buat, dia tak tinggal. Ini Rasulullah. Maka di antaranya baginda tidak meninggalkan iktikaf sehingga Nabi wafat. 10 malam yang terakhir tinggal, 10 malam yang terakhir tinggal anak isteri dia. Tinggal isteri dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya menghabiskan masa semata-mata beribadat kepada Allah Ta'ala. Dalam menghuraikan hadis Aisyah yang tersebut, iaitu ketika sampai kepada kata-kata setelah itu baginda gemar bersunyi diri. Ini hadis Aisyah. Aisyah kata Nabi ni dapat mimpi, lepas dapat mimpi suka beruzlah, bersunyi diri. Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata, bersunyi diri adalah khalwah. Sunyi diri ni khalwah. Ia merupakan amalan orang-orang yang soleh. Di antara amalannya adalah amalan orang-orang yang soleh serta hamba Allah yang arifin, orang-orang yang arif billah. Saya pernah bertanya dengan Syekh Rahimuddin, orang yang berkhalwah dia boleh dia tak bergaul dengan orang dia tu? Maknanya dia rasa seronok ke berkhalwah gini. Kita tak berbiasa berkhalwah dan kita rasa memang tak khalwah, mana kita? Maknanya dia kata begini. Dia kata bagaimana seseorang kalau dia duduk bersama dengan orang yang dia suka. Dia duduk dengan orang yang dia suka. Kalau dia duduk, dia duduk dengan orang yang dia suka. Lalu dia duduk lama, sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau 3 jam masa 3 minit. Dia mari lepas Zuhur, maknanya pukul 2, ataupun dia mari pagi, pukul 9 pagi dia mari sembang sampai pukul 1. Minta diriah lewat dah nak Zuhur. Allah, derah nak balik. Derah apa 3 jam? Mana 10, 11, 12, 1, 4 jam lah. Dia mari pukul 9 dia cakap pukul 1 minta diri lah, kata derah sangat nak balik dah, kata. Balik dah, kata. Baru je, maknanya baru je, rasa tu baru, tapi dah 4 jam dah. Kenapa jadi gitu? Sebab hati dah suka pada dia. Tapi kalau hati tak suka, lambat balik dah hati. Maknanya hati dah suka. Tapi hati suka memang cakap lama pun tak apa. Sebab apa? Sebab hati dah suka. Hati dah suka, berduduk lama-lama, duduk sembang lama-lama, rasa tak ada apa. Cakap lama rasa sekejap, sebab hati sudah suka. Ini kalau kita duduk dengan makhluk. Tapi kalau sudah merasa cinta dengan Allah, rasa duduk sama Allah, tak boleh nak gambar duduk sama dengan Allah.
hati duk ingat semua hidup dia tu. Maka orang yang suka khalwah, kalau dia sampai kepada makam khalwah, maka dia akan tinggal lagi hak lain. Salah raya, maju ilmu pun dia tinggal. Dia pergi ke khalwah. Duduk dengan Allah. Maknanya duduk dengan Allah. Adapun duduk dengan ni, duduk dengan makhluk. Mana sedap duduk dengan makhluk dengan Allah? Sedap dengan Allah. Ini kerana orang merasai. Tapi bagi orang yang tak rasa, dia kata puas lah. Dia rasa puas saja maknanya. Jadi nak beritahu ini kelebihan. Maka khalwah ni amalan siapa? Amalan orang arif billah. Orang yang sampai betul-betul kenal Allah. Dia arif billah, ini amalan dia. Ramai orang-orang ahli-ahli sufi, mereka hidup dengan khalwah. Sehingga kan siapa yang kata yang raja pun orang tak sambut dia. Dia khalwah bertahun-tahun. Lepas dia terkenal, lalu dia tidak mahu orang kenal dia khalwah. Khalwah, dia jumpa anak murid dia, duduk asing-asing diri saja, jumpa anak murid. Lama bertahun-tahun dia tanya, orang-orang kampung sebut lagi tak nama aku? Tak sebut dah. Orang dah kenal baru keluar. Bila dia keluar akhir kali, orang kumung ke dia. Dah molek masa orang kumung tu, orang duk sambut raja. Orang tinggal raja seorang. Orang kumung ini, Syekh, lama tak jumpa tuan guru habis. Ni orang yang duduk dengan Allah begitu. Orang yang duduk dengan Allah, dia mencari Allah, makhluk mencari dia. Tapi dia orang yang mencari makhluk, maka Allah Ta'ala menjauhkan dirinya dengannya. Maka kita disuruh mencari Allah. Jalan mencari Allah khalwah. Di antara jalannya kita banyakkan khalwah, asingkan diri, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan katakan orang yang berkhalwah ini orang yang dia ini tidak mengambil berat, keliling berlaku, tidak. Maka berlaku zaman Nabi Musa AS, orang itu telah berdakwah lebih kurang dalam 30 tahun lah, lebih kurang. Dia berdakwah lama. Lepas dia berdakwah lama, masyarakat berubah kesan daripada dia dakwah, lalu dia meninggalkan kampung dia. Tak apalah, orang kampung ni sudah bagus belaka. Tak apa, tinggallah kampung ni. Tinggallah kampung ni sebab orang kampung ni sudah bagus. Jadi dia pun pergi kat lain. Bila dia pergi kat lain, dia tinggal kampung ni. Dia pergi kat lain, dia tak dakwah dah, dia khalwah pula. Dia tak cara orang. Bila dia tak cara orang, maka masyarakat keliling yang tempat dia khalwah tu rosak. Lalu Nabi Musa AS diberitahu oleh Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Maka Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, wallahu a'lam macam mana kaifiatnya. Lalulah mengatakan orang itu dia duduk bersendirian itu, dia itu tidak diterima ibadatnya. Sehinggalah dia ini kenalah berdakwah, beritahu pada orang ramai. Akhir kali dia keluar, lepas pada dakwah tadi, lepas khalwah dia keluar. Maka khalwah ini memanglah amalan bagi orang-orang yang berdakwah. Banyak orang-orang ahli sufi, mereka sebelum dia nak berdakwah, mereka berkhalwah, tapi dia tidak menjadikan khalwah itu matlamat sampai ke mati. Tidak. Khalwah ini mencari jalan. Syarif Muhammad Baghdadi sampai ke Kuala Berang, dia tengok masyarakat Hindu, dia tak terus pergi dakwah, dia berkhalwah dulu. Sehingga Allah Ta'ala tunjuk, baru dia pergi dakwah kepada masyarakat Kuala Berang. Akhirnya Islam belaka. Maknanya ini pendakwah di Terengganu dulu, Syekh Syarif Muhammad Baghdadi. Baca manakib dia. Maka jangan katakan khalwah ini menjadi jalan khalwah saja, tidak. Dia khalwah ni mencari di samping itu, dia berkhalwah, dia mencari bersihkan hati. Setelah sampai masa, dia akan keluar. Maka bila dia keluar, hatinya dah duduk dengan Allah, maka dia itu zahir dengan makhluk, hati dengan Allah. Maka itu dia dah khalwah sepanjang hari, sepanjang mati dia khalwah. Tapi khalwahnya dengan hati kata dia itu bersama Allah. Kan ada seorang syekh kan, orang tegur dia, Syekh, tak kenal ke saya kan? Saya gini-gini. Syekh kata, aku selama ini aku berinteraksi dengan Allah. Zahir aku duduk dengan orang ramai, tapi aku dengan Allah. Aku tak ingat dah depan-depan ni. Menyampaikan ilmu tu kerana Allah je, nampak Allah sahaja. Ini apabila orang itu sudah hatinya betul-betul ingat kepada Allah. Bukan khalwah sampai ke mati. Tidak. Khalwah ini satu jalan bersihkan hati, lepas bersihkan hati keluar. Bagaimana Rasulullah dia berkhalwah, khalwah ini lepas pada dia khalwah, dia keluar berdakwah. Jadi seolah-olah kita dapat faham khalwah ni jalan permulaan. Jalan permulaan. Baik, contohnya gini. Okey, ada orang itu dia ini tak semayang, contoh je ni. Lepas tu main judi, lepas tu tak tahu benda bab agama sebagai contoh.
Lalulah dia pun datang. Dia kata, ustaz, saya ini ustaz tak tahu benda bab agama. Dan saya ni nak jadi ahli ibadat lah, saya nak belajar lah, saya nak jadi baik lah. Dia kata, baik. Sekarang ni telah datang seorang pada kita. Andai kata ada seorang guru sufi, macam mana guru sufi tu nak buat? Kalau kita kena baca, kita tak tahu, kita baca kisah-kisah Imam Al-Ghazali macam mana buat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang datang, orang mabuk-mabuk datang jumpa dia. Lepas mabuk, maknanya nak bertaubat, jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak masuk kuliah. Kalau masuk kuliah, kau penipu dia. Mana kawan tu baru lepas mabuk-mabuk, masuk kuliah fardu ain. Kita membahaskan rukun 13. Maknanya mengenai sembahyang. Kawan dah berkali menipu dia gitu. Keluar dari kuliah 2 botol terus minum. Mula minum sebotol, 2 botol. Jadi kau pening. Maknanya bagaimana? Maka kita kena khalwahkan dia. Bukan masuk khalwah dia maknanya kita kena kurung dia. Nak taubat main ni takak. Maknanya dia nak tak, dia kena khalwahkan. Dia kena bersunyi-sunyi diri daripada kawan-kawan yang lalaikan dia. Dia kena bersunyi diri daripada maknanya suasana yang merosakkan dia. Maka Syekh tadi akan kawal dia, baik kalau kamu nak bertaubat pada Allah boleh. Perjalanan dia begini-gini. Maka peringkat awal ini dia khalwah lah. Tapi khalwah cara dia. Tak boleh lah orang ni baru nak bertaubat pada Allah. Baik boleh, kita ikut cara Nabi duduk dalam gua. Mari cari dalam gua. Sebab Nabi duduk di gua Hira dahulu. Dia kena duduk dalam gua. Allah taubat. Dia duduk dalam gua bukan je zikir, dia ketok. Mari mikir macam-macam. Hak atas tanah ni takut binatang bisa, hak malam-malam takut mari hak lembaga jadi bimbang. Tak boleh berzikir dia. Maka khalwah pekat awal sebenarnya. Setengahnya mengatakan khalwah ini permulaan untuk hatinya bersih diri. Maknanya untuk nak jalan bersihkan diri. Lalu dikatakan di sini Imam Nawawi berkata, Abu Sulaiman Al-Khutabi rahimahullah ta'ala menyebut, baginda menyukai uzlah kerana dengan beruzlah akan adanya kekosongan hati. Bila uzlah dapat kosong hati. Kosong hati daripada perkara yang lain, daripada perkara yang selain pada Allah tu kita dapat kosongkan dengan cara uzlah. Sebab tu Rasulullah beruzlah, kosongkan hati kita. Ia membantu untuk bertafakur, lalu bertafakur. Sebab tu kita sekarang uzlah, kita kena ada guru. Guru akan ajar apa kita nak zikir, apa yang kita kena tafakurkan, dan memutuskan diri daripada berjinak-jinak dengan manusia. Maka putuskan diri dengan berjinak-jinak, iaitu bersama-sama dengan manusia, serta menjadikan hati baginda khusyuk. Lalu Nabi putuskan dengan manusia, baru hati khusyuk. Kita kadang-kadang tidak khusyuk sebab banyak benda masuk. Banyak benda masuk. Mana kita masuk, habis. Bila kita nak ibadat jadi tak kosong. Jadi kena kosongkan benda-benda yang melalaikan kita. Jadi dengan cara uzlah. Jadi uzlah ni ulama-ulama sufi telah melihat perlunya uzlah. Tapi macam mana nak beruzlah? Macam contoh kita dah ada anak, dah ada isteri. Kalau kita uzlah kena minta cuti, cuti payah juga. Ataupun kita kena mendapat asingkan diri bagaimana? Lalu ada ulama sufi melalui jalan tabiah. Dia tabiah dengan perjalanan suluk. Suluk ni tabiah lah sebenarnya. Jadi suluk ini, maka ada guru sufi dia buat cara dengan dia asingkan anak buah dia selama 3 hari sebagai contoh. Jadi dalam 3 hari tu dia dudukkan di satu tempat, kemudian dia ajar cara tafakur, cara berzikir, supaya dapat gok rasa jalan uzlah. Kerana jalan uzlah ini satu jalan, ia mengasihkan diri kepada Allah, supaya hati jadi kosong dengan yang lain pada Allah, hanya dengan Allah. Jadi masa uzlah tu adalah syarat-syarat dia. Maka dia ajarnya bertaubat pada Allah. Ketika tu dia ajar bertaubat. Kadang-kadang kalau kita belajar bertaubat, kita sekadar ambil ilmu kita balik, kita tak bertaubat juga di rumah. Sampai kata orang dengar, orang yang mengajar pun gitu juga. Maka dalam keadaan macam itu, dia terus buat, dia kumpul dia beritahu ini bab taubat, maka dia uzlahkan anak buah dia, dia ajar taubat, cara macam mana taubat. Dia ajar cara bertaubat, berzikir dan sebagainya. Maka dikatakan di sini Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebut di dalam huraiannya mengenai hadis Aisyah tersebut,
hadis Aisyah tersebut, iaitu ketika sampai kepada kata-kata setelah itu baginda menyukai untuk berkhala, yakni bersunyi diri. Perkataan al-khala dibaca dengan mad, khala dibaca dengan panjang, ia bermakna khalwah. Khala ni sunyi. Sebab tu kadang-kadang nak pergi ke mana? Mendapat Rafin, awak daripada mana? Pergi dapat ila aina. Nak pergi ke mana? Baitul Khala. Ada terjemah, ada kata Baitul Khala. Baitul Khala ni rumah sunyi, tandas. Khala ni sunyi ada kan? Kalau Baitul Khala rumah sunyi. Itu tandas. Tandas ni banyak, ada yang dibaca dengan hammam. Maknanya darumiyah, macam-macam lah tu penggunaan dia. Jadi khalwah ni bersunyi-sunyi. Maka Nabi suka bersunyi-sunyi. Dalam bersunyi-sunyi tu, Imam Al-Ghazali kata mana? Apabila aku berkhalwah, maka terbuka kasyaf pada aku. Bila dia berkhalwah, dapat kasyaf. Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia Allah. Maka rahsia yang terdapat pada khalwah ialah menjadikan hati berada dalam keadaan kosong, tak ada dah ingat-ingat yang lain, tak ada, dan benar-benar tertumpu kepada apa yang dituju, iaitu Allah. Kita tak boleh nak tuju Allah ni, nak tumpu Allah tak boleh. Sebab kita sibuk, banyak benda yang melalaikan kita, sehinggalah sampai kepada kata-kata beliau yang berbunyi, jika tidak, maka asal khalwah telah pun diketahui tempohnya, iaitu selama sebulan. Sebulan itu adalah pada bulan Ramadan. Ya, kerana Nabi maknanya dia itu berkhalwah di bulan Ramadan. Maka khalwah ni, suka berkhalwah ni sebenarnya tak ada tempoh. Tidak ada tempoh banyak mana kita nak berkhalwah. Ada orang khalwah sampai 10 tahun, ada orang khalwah sampai 3 tahun, ada orang khalwah sampai 2 tahun. 2 tahun dia berkhalwah. Tujuannya untuk mengasingkan diri dengan makhluk, supaya memasukkan hatinya dengan Allah Ta'ala. Jadi ini masalah kita, yang kita tidak berkhalwah. Maka kita cubalah lalu jalan khalwah dengan kita asingkan diri, kurangkan banyak bergaul, dan kita banyakkan tumpu kepada ibadat kepada Allah. Ketika menghuraikan hadis yang sama, iaitu ketika menjawab soal Al-Allamah Al-Kabir Mahmud Al-Aini rahimahullah ta'ala menyebut aspek ketiga, dikatakan kenapa baginda gemar ataupun menyukai untuk berkhalwah. Saya menjawab bahawa dengan khalwah wujudnya kosong hati. Khalwah ini kosongkan hati dengan perkara-perkara makhluk. Ia membantu untuk bertafakur, dan mudah kita nak bertafakur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, afala tatafakkarun, tidak kamu fikir? Kita ni kalau kita fikir Allah, banyak kita lalai pada Allah. Banyak, setiap saat detik lalai mau dengan Allah. Maknanya doa kisah Muhammad bin Abdul Munkadir itu, bila jumpa ayat, satu ayat, dia menangis, meraung, sampai anak isteri takut tengok dia meraung. Menangis sampai ke mati. Setelah dia sedar, selama ini Allah Ta'ala beri dia banyak, dia lalai pada Allah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Munkadir ini adalah ahli sufi, ahli ibadat, tapi dia rasa dia banyak lalai dengan Allah. Mati dalam nangis dia. Dia banyak lalai, dia rasa banyak lalai, sedangkan dia ahli sufi, dia ahli ibadat. Kita ni tak ahli sufi, tak ahli ibadat, tapi rasa biasa, rasa tak banyak lalai. Ni masalah kita. Maknanya sebab tu kalau dia tafakur, sebab tu dia suruh tafakur. Bila kita tafakur, kita banyak fikir, ingat pada Allah Ta'ala, banyak tafakur, baru dia main fikir. Banyak kita khalwah, fikir, aku ini banyak lalai kepada Allah. Maka tabiat manusia tidak akan berubah kecuali riadah yang bersungguh-sungguh. Kena ada latihan yang bersungguh-sungguh, kena banyak, baru dia berubah. Kita kalau kita mari belajar sekali mari, lepas tu tak mari, sekali mari tak mari, tak berubah. Tapi kalau kita mari sama, dia panggil istiqamah, baru mari berubah. Kita ngaji gitu kok, kita ngaji dah apa boleh, tahu apa ngena, lepas tu kita berhenti pula sebulan, lepas tu start pula, dah payah nak berubah. Tapi kalau kita istiqamah sama, sikit tak apa. Lepas tu seorang sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, beri satu jawapan, kalau mau beri aku tak mau tanya dah orang lain, tapi jawapan kamu menyebabkan aku masuk syurga. Nak sedar selalu. Mana ya Rasulullah, aku nak
Maknanya beri satu aku amalan. Kalau mau beri satu amalan, aku tak mau tanya dah orang lain. Tak payah tanya dah orang lain, padang dah. Tapi amalan tu masuk surga. Amalan nak rekah aja, amalan nak rekah aja. Tapi amalan ni kalau mau beri, aku tak tanya dah orang lain, aku amal masuk surga. Nabi jawab apa? Kul, katakan, amantu billah. Aku beriman dengan Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Nabi jawab. Hebat juga Nabi. Memang hebatlah. Nabi jawab lebih hebat lagi dengan soalan tadi. Jawapannya senang. Masalah soalan boleh tanya, buat tu. Summa istaqim, mu nak istiqamah, duduk istiqamah. Kalau mu sembahyang sunat, istiqamah sembahyang sunat. Kalau mu baca Quran, istiqamah baca Quran. Kalau berzikir, istiqamah. Nak istiqamah, beriman, istiqamah, masuk surga. Saya teringat seorang guru saya, dia ada pesan, dia kata kamu semua mesti kena ada satu amalan. Amalan yang kamu kekal sampai mati. Satu amalan dia. Satu amalan yang kamu kekal sampai mati, dan amalan yang kamu kekal istiqamah ni boleh menyebabkan, membantu kepada amalan yang lain. Pilih satu amalan. Amalan yang kita amal tu kekal sampai ke mati. Maknanya. Jadi macam-macam. Ada orang dikekalkan ngaji 1 juzuk sehari. Maknanya. Amalan itu biar dia istiqamah, maknanya. Maka itulah yang dikehendaki, supaya kita ni boleh istiqamah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi di antaranya riadah kena bersungguh-sungguh. Maka riadahnya kena berkhalwah. Di antaranya baginda menyukai khalwah bertujuan untuk memutuskan diri daripada bercampur gaul dengan manusia. Memang khalwah ni kita putuskan. Jadi ni ada telefon, maka khalwah matikan handphone. Maknanya baru ni zikir la ilaha illallah punya. Assalamualaikum, tengah zikir ni. Awak telefon saya tengah khalwah ni. Tak apalah, tak apa boleh. Buat tu. Lepas tu zikir pula, zikir tu masuk mesej pula. Malaysia lawan Arsenal. Nak macam mana nak khalwah? Nak khalwah pula. Jawab menang Malaysia 2-0. Zikir balik. Dikit telefon pula. Ada di mana? Dan gua. Tadi tak boleh. Dia kena putus terus. Putus terus. Bercampur dengan orang lain, secara adatnya baginda akan lupa untuk berjinak-jinak dengan mereka. Memang dah bila kita berkhalwah, kita tak cara orang, akhir sekali hati kita berjinak dengan Allah, tidak akan berjinak lagi dengan yang lain. Kenapa? Kerana telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi ya. Begitu juga dengan Imam Al-Kamani rahimahullah ta'ala dalam meruaikan hadis yang disebut, beliau berkata setelah itu baginda menyukai untuk berkhalak, yakni bersunyi diri. Perkataan khalak dibaca dengan mad. Ia membawa masuk khalwah. Ia merupakan amalan orang-orang yang saleh serta hamba Allah yang arifin. Baginda menyukai uzlah kerana pada uzlah terdapat kekosongan hati daripada yang lain. Ia membantu untuk beribadat, memisahkan diri daripada berjinak-jinak dengan manusia serta menjadikan hati baginda khusyuk. Jadi uzlah membawa kepada hati yang khusyuk. Uzlah boleh menguatkan ibadat kepada Allah Ta'ala apabila seseorang itu beruzlah. Ini mengasingkan diri kepada Allah, mengasingkan diri dengan makhluk dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.